Selamat pagi semua murid kelas 4I yang sedang mengikuti kelas cikgu pada hari ini, 24 hari bulan November 2020. Cikgu doakan kamu sentiasa sehat dimanapun kamu berada. So kita sambung hari ini. Subtopik seterusnya, jenis gerakan linear. Sebelum ini cikgu dah beritahu linear itu apa. Linear itu maksudnya adalah garis yang lurus. Jadi hari ini kita belajar beberapa jenis gerakan linear. Arah gerakan yang pertama. Sebelum itu cikgu nak kamu sediakan slide bab 11 yang memang dah cikgu minta kamu ambil di sekolah. Cikgu nak juga hari ini kamu keluarkan buku teks, sebab semasa menjawab soalan-soalan di dalam slide ini, kamu memerlukan buku teks sebagai rujukan dan cikgu akan membimbing kamu melalui video ini. Untuk buku teks, kamu boleh rujuk bermula muka surat 234. Itu adalah subtopik yang kita belajar pada hari ini yang terdapat di dalam buku teks. Cikgu ulang sekali lagi, buku teks muka surat 234. Kita sambung kepada slide jenis gerakan linear. Yang pertama, sekiranya kamu lihat dekat sini, ini kamu lihat semua titik-titik itu jaraknya adalah sama. Jaraknya antara titik ke satu titik adalah sama. Jadi ini kita panggil sebagai halaju seragam. Ini kita panggil sebagai halaju seragam. Seragam maksudnya sama, seragam. Seterusnya kita pergi kepada arah gerakan yang seterusnya. Jika kamu lihat dekat sini, dekat sini ini arah gerakan yang seterusnya. Kamu lihat ianya di antara titik kepada satu titik lagi, dia tidak sama. Tidak seperti yang arah gerakan di atas ini. Boleh faham maksud cikgu? Sekiranya kamu faham, kalau di atas ini kita panggil halaju seragam, maksudnya arah gerakan yang di bawah ini adalah halaju. Ya, betul, halaju tidak seragam. Halaju tidak seragam. Seterusnya kita ke arah gerakan yang seterusnya. Sekiranya kamu lihat pada corak titik tersebut, daripada halaju akhir kepada halaju awal. Cikgu betulkan, sebenarnya halaju awal bermula dahulu dan diakhiri dengan halaju akhir. Sekiranya kamu lihat pada halaju awal, jarak di antara titik adalah berdekatan antara satu sama lain, dan semakin kepada halaju akhir, dia semakin besar. Maksudnya itu adalah pecutan. Sebab dia memecut. Semakin dia kepada halaju akhir, dia semakin memecut. Jadi jaraknya antara detik itu semakin besar. Itu maksud pecutan seragam. Sekarang kita pergi kepada arah gerakan seterusnya. Sekiranya kamu lihat halaju akhir, dia rapat. Halaju awal, dia besar. Maksudnya halaju awal itu lebih laju dibanding dengan halaju akhir. Jadi ini kita panggil sebagai nyah pecutan seragam. Nyah pecutan maksudnya kenderaan itu bergerak semakin perlahan. Itu maksud nyah pecutan seragam. Nyah. Dalam bahasa Iban pun
Nyah tu maksudnya apa? Buang. Okey, jadi kamu buang halaju itu. Pecutan itu semakin berkurang. Jadi kita panggil nyah pecutan seragam. Halaju berkurang secara seragam. Okey. Okey, seterusnya kita pergi kepada graf gerakan linear. Okey, kita pergi kepada graf gerakan linear. Okey, ini kamu juga boleh rujuk di dalam buku teks kamu. Okey, muka surat 235. Okey, muka surat 235. Okey. Hari ini kita hanya akan belajar sampai graf sesaran masa. Lepas tu cikgu akan bimbing kamu untuk buat latihan di dalam buku kerja. Okey. Sama macam minggu lepas, kita akan bimbing melalui grup WhatsApp. Sesiapa yang tak faham boleh tanya dalam grup WhatsApp itu dalam waktu kita belajar sains pukul 10 hingga pukul 11. Okey. Graf sesaran masa ini kita panggil sebagai kecerunan positif dan seragam. Okey, kecerunan positif dan seragam. Seorang lelaki berjalan sejauh 100 meter pada. Okey, cuba kamu lihat dekat sini. Dekat sini ada sesaran. Okey, cikgu screenshot dahulu untuk tunjukkan kepada kamu. Okey, sekiranya kamu lihat dekat sini, ini yang cikgu maksudkan. Ya, dekat sini. Ini sesaran dia 100. Okey. Seorang lelaki berjalan 100 meter, dia kata. Pada, tadi kamu dah belajar jenis-jenis gerakan kan? Gerakan linear ada halaju seragam, ada halaju tidak seragam, ada pecutan seragam dan ada nyah pecutan seragam. Jadi cikgu nak tanya, pada masa pergerakan selama 20 saat ini, yang ini. Di sini ya, ini maksudnya, yang ini pergerakan ini, dia merujuk gerakan yang mana? Adakah halaju seragam atau halaju tidak seragam ataupun pecutan seragam ataupun nyah pecutan seragam? Okey, boleh jawab? Okey, ya, betul. Dia adalah halaju seragam sebab dia bergerak dengan halaju yang sama. Okey, dia lurus je macam tu. Okey, seterusnya kita pergi kepada kecerunan B. Okey, yang B yang ini. Okey, yang ini B. Okey, itu kita panggil kecerunan apa? Okey, itu kita panggil kecerunan sifar sebab graf itu hanya mendatar sahaja. Okey, dia mendatar. Jadi dia tidak ada kecerunan. Kecerunannya adalah sifar. Okey. Lelaki itu berehat selama 40 saat. Okey, dia berehat selama 40 saat. Macam mana dapat 40 saat ni? 60 tolak dengan 20 dapatlah 40 saat. Okey. Halajunya adalah, okey, kalau dah kata kecerunan dia sifar, halajunya adalah, ya betul, halajunya juga adalah sifar. Sebab dalam graf itu dia menunjukkan pergerakan yang mendatar. Jadi halajunya adalah sifar. Sekarang kita pergi kepada C. Okey. Kita pergi kepada C dekat sini. Okey, C. Kita pergi kepada C, itu adalah kecerunan negatif sebab dia dah menurun. Okey, kecerunan negatif dan seragam. Jadi lelaki itu berpatah balik
50 meter dalam masa 30 saat. Macam mana dapat 30 saat? 90 tolak 60 dapat 30 saat. Lajunya negatif dan seragam. Bergerak dalam arah yang bertentangan. Bergerak dalam arah bertentangan. Seterusnya kita pergi kepada D dekat sini. D itu adalah kecerunan, kembali lagi kecerunan sifar sebab dia mendatar. Itu adalah kecerunan sifar. Dia berehat lagi selama 20 saat. Sebab 110 tolak 90 dapat 20 saat. Hal lajunya adalah betul. Hal lajunya adalah sifar sebab kecerunannya adalah sifar. Kita pergi yang terakhir, E. Itu adalah kecerunan. Itu adalah kecerunan negatif dan seragam. Kemudian dia berjalan selama 20 saat dan sampai ke titik permulaan. Hal lajunya adalah negatif dan seragam. Itu sahaja untuk hari ini. Sebab cikgu tak nak masuk kepada graf hal laju dan masa. Nanti kamu akan confuse dengan graf hal laju sesaran masa. Cikgu tak nak kamu confuse dengan graf sesaran masa. So, cikgu akan mengajar graf hal laju masa pada hari esok. Jadi, untuk latihan pada hari ini, cikgu nak kamu buat soalan dalam buku kerja muka surat 171 sehingga 172. 171 sehingga 172. Itu saja. Kalau tak faham semasa membuat latihan dalam buku kerja, kamu boleh tanya cikgu dalam WhatsApp. Terima kasih untuk komitmen semua.